Baik, bekerja sebagai suatu ibadah. Baik, banyaknya. Dia bekerja ni bahasa Melayu, Arab panggil amal. Amal. Dia kadang-kadang bila kita dengar Arab tu, kita dengar macam pelik sikit. Benarnya biasa je. Arab kata amal, Melayu panggil kerja. Orang putih panggil work. Kalau yang bekerja, Arab kata amil. Orang putih worker. Dia sikit je. Jadi orang bekerja itu beramal, kita kerja dia jadi ibadah. Sebenarnya orang beramal tu, orang semayang tu orang beramal. Orang semayang tu panggil orang beramal. Orang semayang, orang sedekah, orang berzikir, orang selawat, orang buat haji, orang berpuasa. Itu sedang beramal. Kalau terjemah bahasa Malaysia, sedang bekerja. Tapi mereka bekerja dengan Allah. Kita sedang bekerja sebagai kerja-kerja dunia, sedang bekerja dengan hospital, dengan kerajaan. Itu biasa nak faham. Jadi kita nak supaya kita bekerja dengan kerajaan. Kerajaan bayar gaji. Tapi Allah bayar juga gaji kita di akhirat. Itu dia kata, biarlah kerja kita menjadi ibadah. Jadi mudah saja kita masuk dalam masjid, kita duduk. Tengok duduk. Jadi duduk kita itu biasa saja. Arab panggil duduk adab, duduk adat. Tapi kalau kita duduk yang sama, gaya duduk yang sama, kita niat dalam hati, aku niat iktikaf dalam masjid ini kerana Allah. Maka duduk dia jadi sudah dapat pahala. Kerana dikira sudah beramal dengan Allah. Jadi yang membezakan antara duduk saja-saja, kawan dia sebelah duduk saja tak niat iktikaf, kita kawan juga dia duduk sebelah tiang yang sama tapi niat iktikaf. Dia duduk saja-saja, kita duduk ibadah. Jadi dengan sebab apa beza? Dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Saya ni jadi penceramah tak pandai nak susun ayat. Cuma nak bagi faham. Nak bagi faham. Maksudnya, kawan kita ni, dia tak dapat pahala. Kita dapat pahala. Nampak tak? Dia tak berzikir, kita tak berzikir. Dia menyandar, kita menyandar. Tapi dia tak dapat pahala, kita dapat pahala. Dengan sebab apa? Innamal a'malu binniyat. Hanyalah amalan itu dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apabila kita menentukan sesuatu kalau kita buat, dapatlah apa yang kita tentukan insya-Allah. Oleh kerana kita berniat iktikaf, maka Allah tulis kita sedang beriktikaf. Siapa sedang beriktikaf, dia sedang beramal dengan amal akhirat. Jadi kita nak kerja kita jadi ibadah, mulakan dengan niat. Kerja muda dia hospital UAE, saya sebagai driver, saya sebagai Messi, saya jururawat, saya staff nurse, saya doktor, saya CC, pegawai takbir dan sebagainya. Kita bangun pagi, kita nak pergi kerja, mesti ada niat. Niat mana? Niat nak pergi kerja saja. Niat cari rezeki yang halal kerana Allah. Dia ada hari-hari. Dan kalau hari-hari kita terlupa niat, mana Allah? Ada sosok ayam tu. Hatu fa'amruhu ilallah. Serah perkara itu kepada Allah. Yang kalau boleh, setiap kali kita nak pergi kerja, aku ni nak cari rezeki kerana Allah. Kerana talabul halal faridah ala kulli muslimin. Mencari harta rezeki yang halal itu suatu ketuntutan yang wajib setiap orang Islam. Jadi nak jadi kerja kita di hospital ini sebagai ibadah, mulakan dengan niat. Kadang-kadang bukan kata kerja nak kerja kita lupa niat. Benda ibadat pun kita lupa niat. Ramai mana orang hari pertama Ramadan tak niat. Sibuk tu, sibuk poh tu, poh ni, poh tu, dia tak niat. Kadang-kadang masuk masjid tak niat iktikaf. Keluar bina cendol baru ingat Allah tadi tak niat iktikaf. Maka kalau kita latih hari-hari pergi kerja niat kerana Allah untuk cari rezeki yang halal, setiap pagi kita akan niat dulu. Tapi an-niyatu mahalluhu fil qalbi. Niat itu tempatnya di hati. Yang salafah di mulut Lama pegang steering sahaja. Aku kerja di hospital UAE ada ayat. Dalam hati saja, lintaskan dalam hati, kita kerja ini cari rezeki yang halal, satu tuntutan wajib kerana Allah. Atau kata aku pergi kerja kerana-Mu ya Allah. Jadi ditanda kita itu mulakan dengan niat. Baik. Yang kedua pula, kerja kita nak jadi ibadah, kerja itu halal. Kalau kerja itu haram, tak jadi ibadah.
Nah, benda yang halal dia boleh jadi haram. Nah, tapi benda yang haram dia tak boleh jadi halal. Silakan. Benda yang haram dia tak jadi halal. Air arak, baca bismillah, baca Fatihah, selawat 3 kali minum. Boleh jadi halal tak? Tak. Tapi kalau benda yang halal boleh jadi haram. Kita ambil air zam-zam, kita niat sebagai minum arak. Semua ulama fatwa haram perbuatan. Air itu dari segi rohani, dari segi jasmani, dari segi zat. Kita ambil air yang bersih, kita ambil air yang kotor. Ambil air yang bersih, campur dalam air yang kotor. Air yang kotor najis, campur dalam air bersih. Air bersih 1 gelas, ambil najis 1 titik, masuk dalam air bersih, pokoknya jadi najis. Ambil air bersih 1 titik, bubuh dalam najis 1 gelas, tetap najis. Kena jaga benda tu. Saya sebut benda ni supaya ini sebenarnya panduan hidup kita. Panduan hidup kita. Benda yang kita bersih, masuk dalam benda kotor, jadi kotor. Benda kotor, masuk dalam benda bersih, jadi kotor juga. Kerana apa? Iza ijtama'al halal wal haram, faghulibal haram. Bila bercampur, bergabung, yang Allah halal, yang Allah haram, jadi haram. Menang yang haram. Nampak? Menang yang haram. Kita bubur, Tianu panggil apa benda ni? Nasi air. Sini panggil apa? Sini bubur nasi. Tak apalah dia. Nama lain-lain tak apa. Nasi air, bubur nasi tu. Ambil 1 tahi ayam. Bubur nasi sekatang, tahi ayam sesudu. Contoh. Tahu kan? Nak makan tak? Padahal dia sesudu je. Ini sekatang. Nampak? Bayangkan kalau bubur nasi sesudu, bubur nasi ayam sekatang. Ini sebenarnya panduan hidup kita. Kita bawa perkara ni dalam hidup kita. Sari. Kita akan berjumpa dengan kaedah-kaedah seperti ini. Jadi bila kita nak jadi ibadah, niat yang mulakan dengan niat, kerja kita tu halal ke haram? Kerja-kerja yang kita faham lah. Kerja-kerja yang halal. Kalau saya kerja jurawat halal. Alhamdulillah. Kerja doktor halal. Maksud kerja-kerja haram ni kerja jahat lah. Kerja merokok, menyamuk. Ni kerja berjudi. Niat main judi, kalau menang nak pergi umrah. Baik tak? Dia tak jadi. Tak usah niat lagu mana pun. Niat kerja sebagai ibadah. Kerja benda kerja penari tiang. Baik tak boleh. Nampak? Penari tiang kau kasi betung. Pakai tupi dia haram kerja tu. Niat tak jadi baik. Nampak? Kena faham gitu. Jadi ada setengah-setengah tu kita kerja yang terlibat dengan perkara haram tu kena jadi. Kena pasti molek. Kerana al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Halal jelas, kerja yang haram pun jelas. Tapi ada pertengahan tu mutasyabih. Benda yang kita ragu sama orang. Kerja aku ni betul ke tidak? Bila ragu, Nabi kata, tinggal. Jangan kerja-kerja yang ragu. Tapi alhamdulillah kalau kerja kita akhirnya tak ada jarang. Tempat lain. Jadi alhamdulillah kerja kita kerja yang halal. Yang ketiga nak jadi kerja kita ibadah, kita kena jaga ibadah yang fardu. Keluar kita tu tutup aurat. Kena keluar tu tutup aurat. Orang tanya saya, kerja makan gaji kerajaan, kerja khani, kerja jadi pegawai dan sebagainya. Itu semua kerja-kerja yang halal. Maksudnya yang halal pada syarak. Cuma dia kata saya tak pakai tudung. Nampak? Saya mendedah rambut dah free hair. Bukan rambut dia kita boleh dapat percuma. Mana boleh tengok dengan free. Nampak tak? Kalau yang pakai tudung tu susah nak nampak. Kita kena bayar nak tengok rambut dia. Kan kalau perempuan bertudung kan dia tudung rambut tak? Kan tudung leher. Kalau kita nak tengok free boleh tak? Tak boleh ni bayar. Sini berapa? Berapa sini? Kalau kita nak tengok rambut skor dia. Tak faham. Tak faham. 20 setengah.
Kalau 300 kalau SPN 10,000. Hantaran apa lagi? Kan kena bayar hantaran, kan kena akad nikah kahwin pula 1,5. Nah, baru ada. Kau boleh selok tudung dia apa semua. Ini maksud tu dengan free hair. Maksud free hair ni tak payah akad nikah, boleh tengok. Jadi dia free hair. Dia tanya ni perempuan. Jadi gini. Awak kerja halal ke tak? Kerja halal, kerja kali. Ni jabatan kerajaan. Tapi kalau Patah Timur ni kurang lah free hair ni kan. Biasa belum dulu lah. Waalaikumsalam. Tak pernah. Ya. Campur macam nak karaoke jadi. Dengar tak? Dengar tak? Dia busnya kuat kan? Oh, ya. Minum yang tu. Dengar? Boleh? Dengar dah? Jadi kerja kami kerja yang halal, cuma dia free hair. Banyak mendedahkan aurat. Gajinya macam mana? Gajinya halal. Kita halal ni. Ada setengah-setengah orang dia jawab gajinya haram, tak betul. Dia pergi kerja dedah aurat. Gaji halal. Asal kerjanya halal. Yang gaji haram itu dia bekerja tu, dalam bekerja dibersihkan untuk menampakkan aurat. Itu baru kerjanya haram. Ini dia bukan dalam kerjanya tugas untuk menunjuk aurat. Tugas dia jadi kani. Jadi kani. Buat benda yang halal pada syarak. Dia sendiri yang tak tutup, tak ikut peraturan. Dia yang dedah aurat dan sebagainya, maka gaji dia itu halal. Faham? Tapi kerja ni itu tidak barakah. Diturun daripada rumah, berdosa. Sampai di pejabat, berdosa. Dia balik, dah duduk naik LRT, berdosa. Kita kan ada LRT dah dipaham. Terus ke Terengganu. Tak lama dalam 30 tahun lagi. Jadi berhenti beli nasi buka puasa pun berdosa. Kenapa? Sebab dia mendedahkan aurat. Dia buat benda yang Allah marah. Tapi kerjanya halal. Gajinya halal. Yang gaji haram ini, kerja itu tugas dia itu buat benda maksiat. Contoh penari tiang tadi. Tugas dia itu untuk menunjukkan aurat dia kepada orang yang mata tengok. Jadi tugas itu haram, maka gajinya haram. Jadi tugas kita halal, tapi kita ya belah kain nampak peti. Nampak tak? Kat sini pakai lengan ni, ikan duyung kat ni. Muka tak cakap duyung. Nampak? Kecek ikan duyung ni, lengan kat ni pula pesel baru. Siapa kat ni, pak awak kembang itu pula. Dia nak balik awak, nak pula saloma dulu. Jadi tukar kasir ni dia kursi-kursi yang mesti 30 tahun kursi balik belakang. Bak style kita tengok rambut-rambut budak-budak muda ni, style dia ikut format ni, itu sebenarnya hak 70-an. Dia pusing balik. Bak benda kecil, payah nak buat orang dia. Faham lagi? Biar kerja kita halal. Dan kerja kita halal, kita itu buatlah benda yang wajib atas kita sepanjang waktu bekerja. Maksud pertama, tutup aurat. Nampak? Alhamdulillah. Di Pantai Timur paling ramai dengan Pantai Barat nak banding, Pantai Timur lebih ramai perempuan yang menutup aurat. Betul tak? Bila mula? 80-an. 80-an tu last. Kita dapat tengok orang free hair ramai. Dan 90-an menutup aurat pakai tudung sudah majoriti. Nampak? Alhamdulillah 2020 makin ramai. Jadi yang ada yang tak tutup aurat pun kalau kita pergi, contoh kata kapur-kapur pergi East Coast Mall. Tak jumpa lagi yang dedah aurat. Contohnya, jarang-jarang. Jarang sangat yang free hair. Orang dua sahaja. InsyaAllah mereka akan tutup pada masa-masa yang mendatang. Itu kena tutup aurat. Yang kedua, yang ketiga, kita pergi kerja. Kalau kita perempuan, kita jagalah. Jaga. Nampak? Berhiasan kita. Supaya jadi ibadah. Biar jadi ibadah. Jangan jadi menjadah. Biar jadi ibadah. Ibadah, mana kita ni, kerja kita sudah jadi satu kehambaan kita kepada Allah. Allah makbul, kita hamba. Jadi jaga kita punya jangan tabarruj. Apa makna tabarruj? Adakah tak boleh berhias? Salah.
Ada ustaz dia kata tak boleh berhias. Itu tabarruj. Salah tu. Tabarruj yang dilarang ini ialah berhias yang berlebihan. Berhias yang sedikit bukan tabarruj. Nampak? Allah kata wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kamu berhias sampai jadi seperti berhiasnya perempuan-perempuan jahiliyah. Maksudnya boleh kamu berhias, jangan berlebih-lebihan. Kalau tak boleh berhias langsung, ayatnya akan berbunyi wala tabarrujna, jangan berhias. Itu baru tak boleh berhias. Nah, tapi ada belakang masdar tabarrujal jahiliyatil ula, maksudnya kamu berhias jangan sampai seperti berhiasnya orang-orang jahil di zaman dahulu atau perempuan-perempuan yang bukan Islam. Nah, dah banyak dah kita beli gacu, beli itu hak bedok mahal-mahal dah kena teruk lah ustaz. Ayat Quran kata jangan teruk. Wala tubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Jangan kamu berhias berlebih-lebihan melainkan untuk suami-suamimu. Nampak? Gunalah bedok tu, eyeshadow tu, blusher tu, lecu tu. Apa benda lagi? Eyeliner, perang liner. Untuk suamimu di rumah nanti. Tu. Islam itu indah. Dia atur kita. Bukan dia marah kita. Bukan dia nak block kita. Bukan dia nak ban kita. Dia atur. Islam ni macam polis-trafik. Dia tahan kita, ya, tapi dia tahan juga. Belah tu jalan. Ada tak? Adakah dia tak mau kita balik buka? Apa tujuan? Dia kawal kita tak mau berlanggar. Okey? Islam gitu lah. Dia kawal kita, bukan nak blok kita. Kalau bersukan, dia kawal. Tak mau jadi hanyut. Kalau berhibur, takkan di kawalan dia. Takut jadi hanyut. Itu Islam. Macam polis trafik tu lah. Nah, kadang-kadang dia nak comel kan. Dia wangi. Masuklah jabat ke Allah. Wangi serembok. Dia buka pintu jabat kaikong. Dah, staf. Tapi di rumah macam kucing bau. Tapi buka hospitalnya, habis saya ialah tu vital so. Itu itu panduan kita tak apa tepat kita ikut. Islam ni kena dia pakai peraturan dan panduan. Kita buat macam mana? Kita jadi comel lagi. Kalau ikut comel dia, dah dia kasih ada apa. Kita bahagi laki bini kita. Dah dia kasih. Kita dengan anak kita bahagi. Contoh kata kita naik kereta apa benda mewah. Kita naik kotak saga buruk pun bahagi. Bahagia itu Allah beri. Bukan yang kita beli. Kalau kita boleh beli bahagia, semua orang bahagia. Di Korea tu tengok CEO perkapalan. Pendapatan tak tahu apa juta sebulan. Ni, poin 37. Tahun tu biar tahu. Apa? Tak bahagia? Bahagia kan dia beli. Allah bagi. Kalau Allah tak bagi bahagia mu dengan laki mu, kata ni S900 20 juta balik 10%. 900 lebih ribu tu S900 tu. 20 juta beli kereta balik 10%. Balik 10%. Mahalnya. Tetapi kalau tidak bahagia, bini tengok linu, laki tengok gini. Buatlah kereta. Betul tak? Allah tak bagi bahagia. Kereta dia mewah. Kita tak dah masuk kat pintu sejuk dah. Dah masuk bila kereta. Kita sejuk dah kat pintu. Dalam bonet kau, buk belakang. Tapi kereta sebelah Allah beri bahagia. Protol Saga tahun 1985. Budak-budak panggil Protol Saga meja pipong. Dia duduk. Budak-budak panggil Protol Saga meja pipong. Kerana buk belakang kita serik kan. Boleh tak net main pipong. Faham? Budak-budak lakar dia. Walaupun Protol Saga 1925, Dr. Mahathir rasmi tahun 85 tu, masa beli tu molek lah. Tapi 2021, body gini, jalan gini. Nak buka tak? Bonet belakang ikat dengan tali rupiah. Ada dua jenis tak boleh naik lah. Tak boleh naik lah. Ikut orang tak ada. Buka semua jenis. Tetapi laki bini ni duduk gurat dalam kereta masa laku main lepas. Mu tepuk aku tepuk mu. Anak-anak peluk sonok belakang. Nampak tak? Bahagia. Jadi sebenarnya kita ikut Islam, insya-Allah bahagia. Jangan kita tabarruj yang dilarang bila dikerja. Sebab penyakit kalau perempuan ni tahu. Penyakit laki dia banyak lagi. Penyakit perempuan dia ada dua je. Laki banyak penyakit.
Tapi salah satu penyakit perempuan ni, dia ingin dilihat cantik. Walaupun dia sudah ke penghujung usia dia. Nampak? Dia ingin dilihat cantik. Dia nak pergi mana, dia nak dia punya keterampilan itu mendapat perhatian. Nampak? Itu penyakit dia lah. Daripada muda sampai ke tua. Dah kata hak muda-muda gini, tengok hak tua-tua. Hak 78, 80. Bila nak pergi makan kenduri, oh begitu. Faham lagi? Mana dia punya dah fitrah dia dah. Dia nak kelihatan. Jadi Allah kawal kita. Nah, kita pergi kerja, jangan tabarruj wala tabarruj. Faham? Wala tabarrujna. Tabarrujal jahiliyatil ula. Kamu keluar rumah, jangan berhias berlebih-lebih. Nah, sampai buka pintu jabak, nak kani Allah dah. Nah, jaga benda lagu tu. Kurangkan benda lagu tu. Masuk jabat atur lakoh. Ni atur lakoh. Kita nak ada ibadah pun. Nah, Allah cerca, Allah laknat perempuan yang buat gaya berjalan supaya orang tengok tertarik. Allah laknat. Kita seronok dapat 3-4 like. Faham? Tak nampak? Tapi laknat turun. Celaka perempuan ni. Celaka perempuan ni. Jauh daripada kasih sayang Allah. Dia tu buka video jabat dia tu. Dia belajar kat YouTube. Kalau lakoh letak sini kiri, kaki kanan letak belah ni. Kaki kiri letak belah ni. Supaya punggung tu akan jadi gini. Itu dia panggil apa? Jalan apa gitu? Jalan kucing. Jalan kucing ini kalau orang memang dia lahir jalan gitu, tak ada masalah. Dibuat-buat supaya orang tengok hebat dan sebagainya. Nah, jalan kucing dia okey. Tapi di rumah, elephant walk. Itu lelaki masuk kelab kewita, kelab bowling, tak balik rumah. Nah, malah tengok gajah rumah. Boleh bola gajah tu. Itu dah nampak. Baru jadi ibadah. Kita jaga keterampilan kita sesuai dengan tutur tasawuf. Nah, Allah tak larang kita nak bunga, nak apa. Nah, apa kali tak dilari pada bunga. Dibenarkan. Jangan over. Buat tempat over tu, no, di rumah. Di hadapan suamimu, di hadapan anakmu, di hadapan bapamu, di hadapan ibumu, di hadapan nenek moyangmu. Tu yang special untuk kita. Nah, lelaki dalam bab keterampilan ni tak ada masalah. Betul tak? Nak tahu jiwa laki-laki, jiwa perempuan, tengok cermin muka dia. Nah, bini kita kalau kita beli cermin nak pasal malam satu, beli tak? Untuk di rumah. Tak. Saya tahu dah kena dah. Ni, so ni cermin ni. Itu seorang. Ada lampu. Ada lampu. Dah kalau bakar betul berapa DIY pun. Aku ada ni laki-laki ni. Tengok laki banyak buat apa. Nah. Tapi tengok suami dia. Suami dia tak kedai doya dia ni cukup dah. Boleh di dinding bilik air cukup dah. Orang lelaki itu, orang lelaki. Tak kisah. Dia tidak ada jenis gaya sangat. Kadang-kadang cumi orang Belanda tu, erotik kat dia. Dia pun selingkang belakang, mak boleh bilik air. Cukup lah. Itu lah. Nah, biasa laki-laki perempuan. Kita tak boleh, kita bimbang perempuan dalam bab ni. Sebab dia al-awrah, al-mar'atu awrah. Perempuan itu sebenarnya banyak sangat keadaan aurat pada tubuh dia. Sikit-sikit saja yang tidak aurat. Jadi fah bisuhunna fi buyutihinna, kalau tak ada masalah duduk di rumah. Tapi orang tak faham, dia kata, inilah Islam ni menzalimi wanita dan sebagainya. Bukan. Islam ni sayang pada perempuan. Kalau sayang, dia banyak cover, dia banyak security. Kenapa? Kerana perempuan nak kira dengan laki-laki, perempuan lebih tinggi value, harga lebih mahal. Sebab tu kena jaga. Di tempat mana? Di masjid pun kena jaga. Bukan di pejabat saja. Perempuan, laki-laki, mahal perempuan. Orang kata, hebat laki-laki, dia balas dalam Facebook. Laki-laki lah yang menjadi Nabi. Mana ada perempuan jadi Nabi? Oh, dia punya hujah. Hujah saya, lah memang Nabi ni orang terbaik. Tapi semua perempuan inilah yang melahirkan para Nabi. Betul tak? Ada tak Nabi ni, mak dia perempuan? Mak dia laki-laki? Tak ada. Orang perempuan yang melahirkan Nabi. Maka mereka lebih tinggi. Kalau kita pergi di kedai,
Kita pasar malam, beli bazar sekarang, rumah bazar, apa ni? Malam pergi bazar Bukit Sekilar. Nah, bazar Bukit Sekilar. Dia jam murah ni. Orang laki-laki lah. Jam murah. Jam ni, 40 riyal. 10 riyal. Dia antara jam ni, dia satu tali ni dengan tali ni. Berayun-rayun. Tiup lagi. Itu laki-laki lah jam murah. Tidak ada cover, tak ada security guard, tidak ada alarm dan sebagainya. Kalau perempuan, jam mahal. Pavilion. Nah, jam mahal, dia patik, pilih, kongkot dan sebagainya. Betul tak? Kerana ada cover. Betul tak? Makin banyak cover, harga mahal. Kurang cover, harga murah. Faham lagi? Kita beli jam ni, murah tu, ambil test tinggi, tak ada orang marah pun. Ambil pakar apa semua. Berapa ni, jam ni? Ni RM10 bos. Dah lebih kurang. Inilah dah awak dah kenal sangat saya sebelah lah. Itu contohnya. Tapi kita pergi pavilion masuk, kalau masuk selipar-selipar ni, tak ada. Marah di Nepal. Mana ni nak beli patik bilik. Yang perempuan biasa gitu, 800,000. Nah, ada bilian rote, 1.3 juta. Contoh. Nah, tengok. Jadi, kena jaga. Ya, orang perempuan ni tak faham. Dia tahu Islam ni banyaklah sekat tata perempuan mana dia tidak adil tata perempuan. Tak. Awak value tinggi, harga mahal, jagaannya kuat. Nah, baik. Dan kadang-kadang dia di masjid pun kita tak jaga aurat. Pergi tarawih dan sebagainya. Nah, pergi tarawih kadang-kadang pergi tarawih. Rosak kita. Jadi macam mana kalau kerja kita yang dunia ni jadi ibadah. Kita kerja akhirat pun tak jadi ibadah. Dapat murka Tuhan. Nah, balik. Tadi sembahyang tarawih. Tadi berselawat ramai-ramai. Apa benda tadi berwitir ramai-ramai. Tapi balik masjid selok kain. Ada setengah moci-moci. Selok kain. Takut bucuk. Faham tak ni? Dan rumah dia dekat kita dah kaki je. Nah, 200 meter je. Nah, selok kain. Tu bila sudah belakang. Buang tu balik. Jalan rambut balik. Tu bila kata tinggi tu. Kita dah tengok orang lah. Ini masalah tadi kita buat ibadah. Balik dapat dosa tu. Ini contoh. Kenapa? Kerana peraturan kita tak jaga. Faham lagi? Nampak? Dekat satu kita jalan berlalu, takut kebah. Tai baru, dekat dua kita berlari. Kebah je tau. Jadi kena jaga semua. Baik. Lagi apa lagi benda yang wajib yang kita kena jaga? Sembahyang 5 waktu. Baru jadi ibadah kerjamu. Ni kerja niat ibadah. Sembahyang ni tak. Ni benda-benda bulan puasa ni ada benda-benda pelik. Antara yang peliknya, dia tak sembahyang tapi dia puasa. Nampak? Pernah dengar tak? Ada berlaku tak? Tak sembahyang. Dia memang tak sembahyang waktu. Mu tahu mana? Aku tahu. Boh aku. Tahu dah boh mu pun. Mu tak tahu dia sembahyang kan. Mu tak ada kata gitu. Aku tahu aku tak sama dengan dia tak? Aku lebih kurang dia tak? Tidak sembahyang aku tak sembahyang tak? Betul tu. Jadi tidak sembahyang puasa. Tak sembahyang puasa. Ni di mana kita nak letak puasa tu? Nampak lagi? Kita nak ada barang-barang semua kena ada rumah. Rumah tak ada nak letak barang. Umur dini as-salat. Tiang-tiang agama itu dah solat. Puasa perisai. Perisai kat mana? Dinding-dinding rumah. Kalau tiang tak ada, dinding kat mana? Kalau saya kata rumah villa, penthouse, rumah PPRT, kalau JKK lagi tu pun ada tiang. Ada pula tak semayang puasa. Yang teruk lagi, semayang bodoh, puasa bodoh. Tapi paling nakal, semayang tidak, puasa tidak, berhari raya. Satu ramai tak? Raya dia. Sebab hitam raya. Dengan baju belang. Kata Natal ni tak semayang. Dia tiba-tiba raya. Tapi nak buat kan? Tuhan tak buat ramai kalau orang macam tu sikit. Kalau ramai penuh dunia. Tapi doa-doakan mereka agar bersama dengan kita. Gitu je. Tak semayang, tak apa. Sibuk beliau je raya. Siap pasal mengapi dengan raya. Jaga solat. Jaga solat. Jangan malam tak solat. Rajin solat. Itu orang munafik. Kita lagu mana pun, hanyut lagu mana pun, geng lagu mana pun, jangan
outkan kita punya solat di luar waktu. Nampak? Sengaja hanja, tak boleh. Tidur tak ada masalah. Tertidur. Sembang. Tak ingat dah. Berbuat sangat, sedap sangat berbuat. Terlupa sembahyang zuhur. Contoh. Dimak. Tak dosa. Sembang dengan bini semalam atas katil. Lepas pada itu, dah ingat sembahyang. Maghrib. Tertidur dengan isteri. Dua-dua. Babah habis. Bangun tengok Allah subuh lah. Semalam kita tak sembahyang dengan kita. Tidak berdosa. Berdosa. Dia buat kereta, dia ingat dia sembahyang dah. Dia straight sampai ke asar. Sengaja tak? Lupa. Tidak berdosa. Nabi kata, man nama an salati. Wa fi riwayatin man nasiya an salati. Falisalliha idza zakaraha. Siapa yang terlupa mengerjakan salat. Lupa semua. Atau dia tertidur. Dia ngantuk sangat. Dia tidurlah lepas zuhur sekejap. Hari minggu tak kerja. Lepas orang pukul 3, pukul 4, dia tidur sekejap. Bangun maghrib. Terlepas asar. Fal yusalliha idza zakaraha. Bila dia teringat, baru dia sembahyang. Tidak berdosa. Ni dua uzur orang tinggal sembahyang. Sakit, tidak boleh tinggal. Dia orang rasa kita ada kena sembahyang. Lupa, dimaafkan. Dasar kena sembahyang ni puasa pun maaf. Puasa makan, batal tak? Dia lupa. Tak batal. Nabi kata, man shoma fa nasiya. Barang siapa yang berpuasa, lalu dia datang lupa. Dia puasa, tapi dia terlupa. Wa'akala wa syariba. Bila dia lupa dia sedang puasa, dia makan. Dan dia minum. Wal yutimma shaumahu. Teruskan berpuasa. Maksudnya kata ulama, tidak batal. Biasa satu Ramadan. Satu Ramadan dia ingat. Laki bini tak kerja itu satu Ramadan. Bini dia buat nasi lemak. Makan dengan air teh apa semua. Mak, hari ni puasa. Pakai hadis tadi. Tak saya baca. Tak batal. Wal yutimma shaumahu. Pertengah hari kan tak ingat pula. Dia panggang ikan, tembuk belacang, buat gula apa semua. Habis 2 pinggang seorang, kena melu pay tabur. Apa? Tak ingat pula bang. Tak batal. Ni, Nabi kata, fal yutimma shaumahu. Dan tu yang kita makan tu, inna ma'at anahullah wasaqah. Hak mu makan minum tu, hidangan percuma daripada Allah. Macam Siti Mariam turun hidangan dari langit. Nampak? Petang tak ingat bodoh dia orang pisang. Buat apa? Buat loli, buat apa? Buat dengan tarik itik. Laki buat puak petang. Hamba! Tak puasa pula. Tak baca. Walaupun sepanjang Ramadan. Hari-hari. Nampak? Tapi lengong hari-hari. Tapi itulah hukumnya. Kalau berlaku dah. Tapi pelik lah hari-hari lah. Hari 2 tu boleh 5 lah. Nampak? Aduh. Ini tidak semayang macam mana nak jadi kerja kita ibadah. Nampak? Jaga solat. Jaga solat. Doktor besar semayang. Lagi. Saya pergi IJN. Jalan-jalan lah. Jalan-jalan tengok-tengok orang. Jumpa datuk-datuk. Datuk-datuk. Sok-sok jadi belah raja. Belah pada dia menteri. Mari buat dengan saya. Buat. Tak solat. Itu dah jamaah. Solat. Pakai bedah solat. Pakai bedah tulang solat. Kita baru jaga tak solat dah. Ini masalah. Sebenarnya benda tu sikit sangat. Hubungan ni kita dengan Allah ni. Sebenarnya tugas-tugas kita ni sebagai hubungan dengan Allah. Jadi Allah beri kita dalam hidup dunia, dalam kita sibuk nak cari dunia, dalam kita berhibur, dalam kita berseronok, dalam kita bersokan, diminta kita 5 perkara saja, 5 waktu sehari semalam. Subuh 7-5 minit, Zuhur 12 minit, Asar 10 minit, Maghrib 8 minit, Isya 10 minit. Kejap. Ya, sabotah. Dah. Kita main subuh. Allahu Akbar main subuh. Kalau tak ada gunung lagi cepat 5 minit saja.
Itu tu kita akhirat. Berat tak? Tapi lepas subuh kita tu nak settle sampai zuhur, dunia kita tu, mana berat dengan subuh 2 rakaat? Berat dunia lagi. Nah, kalau nak atuk anak dulu, 2 orang anak tu sekolah menengah sini, sekolah ni, balik nak ambil bini pula. Tunggu dia congok pula ni nak lama gitu. Nak atuk jabak tu pula, jeng pula kat dulu bukit tu. Bukit Setapak. Waktu nak di sini nak lihat cabut agak. Ya. Nampak? Nak atuk jabak pula, atuk tu kena belah-belah di bawah. Allah ni pada ini. Tengah-tengah awak kerja, bawah panggil pula. Kena settle pula benda baru pula. Rohok dah. Nak boleh ke siapa tengah hari. Mudah sungguh. 2 rakaat subuh tadi. Nak banding dengan dunia yang kita lagi sekarang. Tak? Akhirat sedikit sangat. 12 bulan Allah beri kita ada 12 bulan. Bulan putih 12, bulan Islam pun 12. Tetapi 1 bulan saja yang kita berpuasa. Ringan ke berat? Apa kata Allah wajibkan berpuasa 11 bulan? Yang kita. Dari 12 bulan boleh makan minum dan sebagainya, 1 bulan saja yang kita disuruh berpuasa. 1 bulan pun siang saja, malam boleh makan minum dan sebagainya. Ringan tak agama? Ringan akhirat. Itu dia kata ayyaman ma'dudat, beberapa hari yang tertentu saja. Kita kata akhirat tu berat lagu ni. Dunia yang berat. Nampak? Kita nak dapat gaji, gaji kita kalau 1 bulan sini siapa gaji 1 juta sebulan ada? Saya pernah minum air dengan orang pada batang 1 juta sebulan. Tapi rezeki dia. Ingat, dia dengar orang ni kaya-kaya dan sebagainya, sengka ni. Kita sekarang ni, di set mind kita. Otak kita di set. Dengan environment sekitar kita, perangai-perangai akhlak manusia sekarang kita, dia sudah set kita. Bila dengar orang gaji besar, kita kata orang tak malak. Betul tak? Tengok orang rumah besar, kita kata sombong. Tengok orang kereta mewah, duit tak betul. Otak tak betul kita. Betul tak? Otak kita sudah kosong. Tengok orang berjaya jutaan, juta, billionaire ke apa, sengka baik dulu. Kita mana kenal je. Alhamdulillah, rezeki dia. Baru Allah kasih kita. Baru Allah nak tambah kita hak kurang ni. Ajar dia. Gaji besar kan? Gaji besar mana pun nak banding dengan Allah bayar, tak boleh. Allah bayar. Nabi kata, raka'atani minal fajar. Khairun minad dunya wa ma fiha. Siapa semayang 2 rakaat saja sunat subuh, Allah bayar dia lebih mahal dari dunia ni dan isi dalam bumi. Tanah ni di Indra Mahkota 1 lot berapa? 1 lot. Saya kata pecah nak. Lebih kurang. Tak tahu. Dia pun tahu apa? Dia tak tahu. Saya dah tahu saya katakan tu. 400,000 1 lot. Baik kalau seluruh Indra Mahkota lebih kurang. 1 faham? 1 Malaysia apa nilai? 1 dunia ni Allah mahal lagi Tuhan bayar kepada orang sembahyang subuh, sunat subuh 2 rakaat belum fardu subuh. Nampak? Kerjanya sikit. Nampak? Gajinya mahal. Kerana apa? Kerana Allah ni ghaniyun 'anil alamin. Dia lebih kaya dari seluruh yang ada pada alamin. Maka kerja company kaya mesti dah bayaran lumayan walaupun jawatan sama dengan company kokak miskin. Dia kata kerja tuan, ni anak mu di kawan kampung 4,000 gaji. Kata kerjanya Petronas makcik. Oh, dah kerja Khani. Dah anak kita Khani juga mana 400. Ya. Nama Khani belaka. Ni 4,000 gaji dengan Petronas. Ni pada 400 kerja dok kilang budu. Kilang budu. Company miskin. Jawatan sama nampak tak? Kita boleh kerja lebih teruk. Itulah. Kerja dengan Allah, orang yang paling kaya, lebih pada alam. Orang ni yang ada ni. Faham lagi? Sebab tu bayarannya lumayan. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Kita dapat 190 pahala. Lebih kurang mana kalau duitnya 190 ringgit. Bismillahirrahmanirrahim. 3 saat kerja. Siapa gaji 3 saat 190? Tak ada seorang dalam dunia. Dan yang menteri baru 80 sen.
Benar, 5 minit, 8%. Faham lagi? Tak. Kita tak tahu berapa persen. Tak. Sejam payah setengah. Tak. Tak. Allah kaya. Ni kita ambil. Bismillahirrahmanirrahim. 3 saat Bismillahirrahmanirrahim. 3 saat. Nabi kata memang qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang saya baca satu huruf daripada ayat Quran, ayat kalam Allah, satu pahala. Al-harfu al-hasanah bi asyri amsalihah. Setiap satu pahala ganda 10. Bermakna kalau 19 huruf bismillah, kita akan dapat 190. Kalau ringgit tak, RM190 3 saat. Tapi bukan ringgit, lebih mahal lagi. Siapa baca Fatihah, dia dapat 1560 pahala. Kerana Fatihah ada 156 huruf. Nampak? Kalau baca dengan Maliki Yaumiddin. Kalau Maliki Yaumiddin bacaan jumhur, 155 huruf. Nampak? 1560 pahala. Fatihah dalam mana? 35 saat Fatihah. Nampak? Kita pagi, petang, malam, pagi, buat main, kita balik rumah. Tak? Kena buku dengan tu ni. Buku dengan apa? Cover tu ni, berpeluh duduk dalam tu. Tak? Bukan 80,000 gaji. Tapi Allah bagi banyak. Kalau kita fahamnya, itulah rahmat Allah. Jadi bekerja, kalau kita faham, kerja yang sangat ringan akhirat ini. Maka jangan sampai kita kerja yang berat, kita tinggal yang ringan. Supaya jadilah kerja kita ibadah. Kerja jaga jadi ibadah, jadi pengarah jadi ibadah, CEO jadi ibadah, Messi jadi ibadah, doktor jadi ibadah, blog 10 orang pun jadi ibadah. Jadi bila semua jadi ibadah, alhamdulillah. Akhirat lagi, wa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aishatin radiyah. Akhirat nanti timbang. Bukan timbang perut kita, tubuh kita. Kalau timbang tubuh, menang bini semua. Tak lagi. Sama ada tak? Dia gitu. Pasal kau perempuan kan, Allah jadi memang gitu. Dia bila dah berkahwin, dia seronok. Seronok makan mau. Faham lagi? Waktu kalau kita nak ambil gambar, nak selfie, masih baru kahwin tu lah. Selfie semua. Dah anak 5 dah raya selfie lah. Jadi apa dah? Bersomok oleh kursi. Nampak tak? Bukan hak ayah lah. Kita biasa. Tak kerja. Ada hidup kita ni gini je. Biar jadi ibadah. Bila jadi ibadah, timbang. Siapa yang berat timbangkan belah baik, orang bagi pahala bubuh itu. Pahala semayang, pahala zakat, pahala haji, pahala sedekah, pahala wirid, pahala selawat, pahala tarawih, pahala witir, pahala puasa, pahala umrah. Lepas tu pahala pergi kerja pula. 18 tahun kerja dengan orang kita kan dia niat cari rezeki yang halal, kerja dia jadi ibadah. Ni pahala dia. Dan banyak lagi pahala lain. Pahala akak, anak ayah dah terlolokkan. Ada pahala tak? Anak ayah tu lah. Kan kita akak buka mak dia. Allahu Rabbi. Kaya akhirat lagi. Nabi jalan. Lepas tu ada rating. Nabi ambil rating tu, Nabi buang. Ya, Tok Penali. Dia jalan, dia bawa tokak. Tok Penali. Wali Kelantan. Apa duri-duri dia kait. Takut orang belakang dia. Kita naik motor, tengok ada tayar-tayar cabut tengah jalan, highway. Bukan nak buat, hebat aku. Garau lewat gitu. Kalau lain mampu semua. Betul tak? Tak hidup sunnah tu. Tak ada kita nak berhenti tepi buang. Kita nampak orang belakang, belum tentu. Dia molek yang anggap anak dara kita. Meninggal. Kena molek, kita tak tahu. Ajar bukti. Civic minded je. Benda tu sebenarnya kita belum minat. Belum makan. Kata sebenarnya banyak sebenarnya. Nabi ajar kita. Kalau buat makanan atau mau jirang. Kalau beli buah, anak dia ada kat luar bagi anak dia. Kita tak amal ni. Kita buah kita jatuh mau jirang. Surat kau mula. Bui dengan pinggang pun tak balik dengan pinggang. Kita pergi raya mau dia tengok makhluk macam aku. Betul tak? Ini problem lagi. Pasal apa? Pasal tadi lah. Pasal hak kita tak mau bagi ke orang, hak orang kalau dapat kat kita, no. Betul tak? Betul kan balik. Islam itu indah sungguh. Akhlak yang mulia tadilah.
semua jadi ibadah. Ibadah ni bukan ngangguk, ibadah ni bukan kopiah, ibadah bukan makan jubah. Nah, yang lebih daripada itu, orang dapat ambil manfaat. Nah, baik, kita tengok soalan. InsyaAllah